Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada kumpulan 3 iaitu saya Jailani bin Muhammad Yusof, Siti Nur Amirah binti Rozi dan Muhammad Ilham Bakti bin Muhammad Noor akan membentangkan tentang teori pentadbiran dan pengurusan Max Weber. Terdapat 5 perkara yang akan kami bentangkan di dalam video ini. Yang pertama tentang latar belakang teori ini, struktur teori, penerangan berkaitan konstruk dan dimensi teori, instrumen soal selidik dan artikel yang berkaitan dengan teori Max Weber. Mari kita kenali latar belakang Max Weber. Beliau merupakan ahli sosiologi dan juga penganalisis ekonomi daripada Jerman yang terkenal. Dibesarkan dan dilahirkan pada zaman perubahan daripada peladangan ke industri. Menurut Weber, kebanyakan organisasi diurus secara tradisional dan beliau tidak bersetuju dengan cara pengurusan tersebut. Maka lahirlah teori birokrasi yang diasaskan oleh beliau. Definisi birokrasi, pendekatan yang rasional diguna pakai bagi meninggalkan cara tradisional yang memfokuskan kepada sikap pilih kasih, cara pelaksanaan pentadbiran dalam organisasi, kecekapan, keberkesanan, kebajikan dan teknik pentadbiran, organisasi yang berstruktur, membantu organisasi ke arah matlamat. Birokrasi juga menumpukan kepada penguatkuasaan undang-undang yang sah dalam organisasi agar setiap pekerja atau jabatan akan mengikut garis panduan yang telah disediakan dalam setiap organisasi birokrasi. Kepentingan, fungsi dan peranan teori, kecekapan. Berdasarkan kepada hierarki, setiap orang mempunyai tugas tertentu untuk dilaksanakan. Penetapan tanggungjawab dan pengkhususan yang jelas ini dapat menghasilkan kecekapan yang lebih tinggi. Ramalan mempunyai hierarki, peraturan dan prosedur yang membolehkan organisasi yang besar dapat menangani tugas yang sangat kompleks. Kebertanggungjawaban, mengenal pasti dengan lebih tepat tanggungjawab dalam proses pembuatan keputusan. Seterusnya, kumpulan kami akan membincangkan struktur ataupun dimensi di dalam teori birokrasi Max Weber. Terdapat 6 dimensi di dalam teori ini. Yang pertama, struktur pengurusan hierarki, bahagian tenaga kerja, proses pemilihan formal, orientasi kerjaya, undang-undang dan peraturan serta keadilan buat semua. Dimensi yang pertama adalah struktur pengurusan hierarki. Setiap jabatan di dalam sebuah organisasi akan mengawal jabatan yang berada di bawahnya tetapi dikawal oleh jabatan yang berada di atasnya. Di dalam konteks Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengawal Jabatan Pendidikan Negeri, manakala Jabatan Pendidikan Negeri akan mengawal pentadbiran sekolah. Setiap apa yang ingin dilakukan oleh pentadbiran sekolah perlulah mendapat persetujuan daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Begitu juga di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri perlu mendapat persetujuan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya ialah bahagian tenaga kerja, di mana di dalam dimensi ini Weber menerangkan bahawa setiap pekerja dan di dalam organisasi tersebut mempunyai tanggungjawab yang spesifik terhadap jabatan. Kalau di peringkat kementerian atau di peringkat sekolah, kerani yang gaji akan membuat gaji, cikgu akan mengajar. Begitu juga dengan penjawatan-penjawatan yang lain. Seterusnya, proses pemilihan yang formal. Semua pekerja akan dilayan dengan sama rata, akan mendapat kenaikan pangkat berdasarkan kelayakan, kepakaran, prestasi dan pengalaman. Terdapat undang-undang yang formal dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi bagi memastikan proses pemilihan pekerja tidak disalahgunakan. Yang keempat, orientasi kerjaya. Jika anda seorang pekerja yang baik, mengikut peraturan, mencapai prestasi yang cemerlang, anda tidak boleh dibuang daripada perkhidmatan. Organisasi akan menawarkan setiap pekerja peluang untuk kerjaya jangka panjang dengan syarat mereka mengikuti peraturan dan menunjukkan prestasi yang baik sepanjang perkhidmatan. Yang kelima, undang-undang dan peraturan. Terdapat peraturan yang mengatur tingkah laku pekerja. Pengurus tidak boleh menilai pekerja mengikut kehendak mereka. Sebaliknya, mereka mesti menilai pekerja mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Ini juga merupakan sebahagian daripada amalan di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia.
Apabila pihak pentadbir ingin menilai guru-guru di bawah seliaan mereka, mereka perlu mengikuti format-format yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Yang terakhir adalah keadilan untuk semua. Peraturan ditentukan dengan baik dan jelas dan diterapkan dengan cara perlu dihayati oleh semua pihak. Peraturan ini ditetapkan supaya tidak ada amalan pilih kasih ataupun nepotisme. Sekiranya di dalam sesuatu organisasi itu terdapat hubungan suami atau isteri, mereka perlu dipisahkan daripada jabatan tersebut. Dan ini juga merupakan sebahagian daripada amalan di peringkat kementerian di mana suami isteri tidak boleh, tidak digalakkan berada di dalam satu sekolah bagi memastikan bahawa tidak ada amalan pilih kasih dan sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh soal selidik berdasarkan teori birokrasi Max Weber. Soal selidik ini direka oleh Dr. Beatrice Weather daripada University of Basel yang memfokuskan kepada pengumpulan data tentang prestasi birokrasi di kebanyakan negara benua Afrika. Soal selidik ini juga terdiri daripada 3 bahagian iaitu hal urusan untuk ekonomi teras, hal berkaitan perkhidmatan awam dan hubungan di antara birokrasi dan sektor swasta. Ini merupakan artikel dalam negara berkaitan dengan teori birokrasi Max Weber iaitu The Effect of School Bureaucracy on the Relationship Between Principals, Leadership Practices and Teacher Commitment in Malaysia's Secondary Schools. Kajian ini adalah untuk melihat pengaruh birokrasi terhadap hubungan antara amalan kepimpinan pengetua dan juga komitmen guru di sekolah. Kajian ini turut memberi pengetahuan tentang sistem hierarki birokrasi sekolah dalam meningkatkan komitmen guru. Salah satu elemen yang disebut di dalam kajian adalah kepercayaan birokrasi sekolah. Kajian kedua ini mengkaji kepimpinan di dalam konteks birokrasi dan kajian ini mentafsirkan amalan birokrasi dari aspek pengurusan sekolah dan untuk mencadangkan penyelesaian berdasarkan penemuan yang baru muncul. Kajian ketiga ini mengkaji tentang institusi pendidikan di Indonesia yang berdepan dengan masalah birokrasi. Kajian ini dijalankan untuk cuba memahami idea Max Weber yang berkaitan dengan birokrasi yang mungkin akan memberi satu bentuk sumbangan alternatif yang lain.